Hai semua rakan-rakan warga Emas yang dikasihi. Apabila disebut tentang telur, apa yang terlintas di pikiran Anda? Adakah slogan kesehatan sebiji telur sehari menjauhkan dokter dari kita? Atau model pemakanannya yang hampir sempurna? Semua itu tidak salah. Telur boleh dikatakan sebagai makanan super yang paling biasa dan paling berpecutan di meja makan kita. Dalam beberapa dekad yang lalu, ia malah telah melalui satu perubahan image yang besar daripada punca kolesterol kepada kontoh pemakanan lengkap. Tetapi hari ini, dengan risiko dipersoalkan oleh semua, saya ingin memberitahu Anda sisi lain telur. Satu salah faham kesehatan yang 90% keluarga lakukan setiap hari, tetapi tidak menyadarinya. Di mata pakar pemakanan, telur adalah hazanah. Tetapi di mata pakar perubatan tradisional, telur adalah seorang kawan yang sangat degil, yang memerlukan kita untuk berinteraksi dengannya dengan cara yang tertentu untuk mencapai keharmonian. Walaupun telur mempunyai banyak kebaikan, ia juga ibarat pedang dua mata yang tajam. Jika dimakan dengan betul, ia adalah khazanah untuk menguatkan otak, meningkatkan kecerdasan, dan menambah ki. Tetapi, jika dimakan dengan salah, atau dipadankan dengan makanan yang salah, ia mungkin akan menjadi gam yang menyumbat badan kita. Ia akan membuatkan sistem penghadaman Anda menjadi semakin berat, kelembapan di dalam badan semakin sukar dibersihkan, malah akan menyebabkan lemak darah meningkat secara senyap-senyap dan wajah menjadi semakin kusam. Terutamanya bagi kita, rakan-rakan pertengahan umur dan warga emas, keupayaan penghadaman dan metabolisme badan kita secara semula jadinya menurun. Cara memakan telur sebenarnya lebih rumit daripada yang Anda sangkakan. Dalam video hari ini, saya akan menerangkan dengan jelas rahasia personality tersembunyi telur, 3 jenis keadaan badan yang sebaiknya mengelakkan cara masakan telur tertentu, 2 jenis padanan biasa yang merupakan musuh ketat telur dan tidak boleh disentuh, serta bagaimana telur sepatutnya dimakan supaya kita hanya mendapat manfaatnya dan mengelakkan kemudaratannya. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga Anda, sila klik butang subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas pengetahuan kesehatan yang lebih praktikal pada masa akan datang. Di sini, kami hanya mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang diberitahu oleh media arus perdana. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsikan, sila type ban di ruangan komen. Ini adalah sokongan paling hangat untuk kami terus berkarya. Kami juga mengalu-alukan semua untuk berkongsi hidangan telur yang paling kerap dimasak di rumah Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, tanpa berlenggah lagi, mari kita mulakan perjalanan kesehatan telur hari ini. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan kebaikan telur secara ringkas, supaya kita dapat mengenalinya dengan lebih objektif. 3 kebaikan utama telur yang paling terkenal, saya percaya semua orang sudah tahu. Kebaikan pertama, ia adalah kontoh protein berkualiti tinggi. Komposisi asid amino dalam protein telur adalah yang paling hampir dengan keperluan badan manusia, dan kadar penyerapan serta penggunaannya sangat tinggi. Bagi rakan-rakan pertengahan umur dan warga emas yang fungsi badannya mula merosot dan memerlukan pembaikan tisu serta mengekalkan kekuatan otot, telur adalah pilihan yang paling cost efektif untuk menambah protein berkualiti. Kebaikan kedua, ia adalah stesen minyak untuk otak. Kuning telur kaya dengan bahan yang dipanggil lecithin dan choline. Kedua-dua bahan ini adalah komponen utama dalam pembentukan membran sel saraf otak kita. Lecithin dan choline yang mencukupi dapat membantu kita mengekalkan daya ingatan yang baik, melambatkan penuaan otak, dan menjadikan kita lebih pantas bertindak balas serta berpikir dengan lebih jelas. Kebaikan ketiga, ia adalah payung pelindung untuk mata. Di dalam kuning telur yang kecil ini juga tersembunyi lutein dan zeaxanthin. Kedua-dua nutrien ini ibarat cermin mata hitam semula, jadi untuk mata kita. Ia dapat membantu menapis cahaya biru berbahaya yang dipancarkan dari skrin telepon dan televisyen, melindungi makula mata kita, dan mencegah degenerasi makula berkaitan usia. Mendengar sampai di sini, adakah Anda rasa telur ini terlalu sempurna? Jangan tergesa-gesa, ini hanyalah satu sisinya. Dari sudut pandangan perubatan tradisional, setiap jenis makanan mempunyai personality tersendiri, yaitu sifat dan rasanya. Jika ada sisi baik, sudah tentu ada juga sisi yang perlu kita waspadai dan sesuaikan mengikut keadaan.
Dalam catatan Benchau, Gangmu Compendium, materia, telur dinyatakan sebagai rasa manis, sifat neutral. Ini kedengaran sangat sederhana, tidak sejuk dan tidak panas, seolah-olah sesuai untuk semua orang. Tetapi, ramai yang terlepas pandang satu sifat tersembunyinya yang sangat penting, yaitu berkhasiat tetapi melekit. Apakah maksud dua perkataan ini? Berkhasiat bermaksud ia sangat kaya dengan nutrien dan mempunyai kesan menyuburkan. Tetapi perkataan melekit menunjukkan masalahnya. Anda boleh bayangkannya sebagai semangkuk sup daging yang sangat pekat dan berkhasiat. Bagi seorang anak muda yang badannya kuat dan sistem penghadamannya cergas, meminumnya dapat diserap dengan baik untuk menambah tenaga. Tetapi, jika badan Anda sendiri lebih lemah dan api sistem pencernaan dan penyerapan badan Anda limpa dan perut tidak cukup kuat, meminum sup pekat ini akan sukar untuk dimasak dan dimetabolismekan sepenuhnya. Ia mudah bertakung di dalam perut dan menjadi beban yang berat dan melekit. Beban ini dalam perubatan tradisional dipanggil kelembapan atau stagnasi makanan. Jadi Anda lihat telur itu sendiri tidak salah, ia kaya dengan nutrien. Tetapi sifatnya menentukan ia tidak sesuai untuk semua jenis keadaan badan, tidak boleh dimakan sewenang-wenangnya, dan tidak boleh dimakan bersama makanan lain yang juga melekit atau menghalang penghadaman. Ini ibarat sehelai kot bulu yang sangat bagus, hangat dan mahal. Tetapi ia perlu dipakai mengikut cuaca dan majlis. Memakainya pada hari yang panas terik bukanlah menjaga kesehatan, tetapi menyeksa diri. Seterusnya, kita akan fokus kepada siapakah yang tidak sesuai untuk makan telur tanpa had, terutamanya telur yang dimasak dengan cara tertentu. Kumpulan pertama, orang yang mempunyai limpa dan perut yang lemah, serta penghadaman yang kurang baik. Sila semak 4 keadaan berikut untuk melihat sama ada Anda tergolong dalam kumpulan ini. Kembung perut selepas makan, adakah Anda sering merasa perut kembung seperti belon selepas makan, sangat tidak selesa, dan mengambil masa beberapa jam untuk lega? Najis tidak normal. Sering melihat sisa makanan yang tidak hadam di dalam najis, atau najis tidak terbentuk, sentiasa cair, melekit, dan sukar dibersihkan. Salutan lidah tebal dan berminyak. Apabila menjelirkan lidah, salutan lidah bukan lapisan nipis, tetapi putih, tebal, dan sedikit berminyak, seolah-olah disapu lapisan lemak. Kurang selera makan, tidak berselera, melihat apa-apa makanan pun tidak rasa teringin, makan sedikit sahaja sudah rasa kenyang. Jika Anda mempunyai beberapa tanda ini, Anda kemungkinan besar mempunyai keadaan badan limpa dan perut yang lemah. Limpa dan perut kita adalah jabatan logistik badan, bertanggung jawab menukar makanan yang kita makan menjadi tenaga dan darah untuk dibekalkan ke seluruh badan. Orang yang mempunyai limpa dan perut yang lemah, ketua logistik ini sendiri keupayaannya terhad dan kecekapan kerjanya lebih rendah. Pada masa ini, jika Anda makan makanan yang padat dengan nutrien seperti telur, terutamanya yang dimasak dengan cara yang lebih sukar dihadam seperti telur mata goreng atau telur pindang, ia sama seperti memberi beban kerja yang sangat berat kepada ketua logistik yang sudah sedia penat. Hasilnya, makanan tidak dapat dihadam sepenuhnya, bertakung lama di dalam usus dan perut, menapai dan menghasilkan gas menyebabkan kembung perut menjadi lebih teruk. Makanan yang tidak hadam ini akan membuatkan salutan lidah lebih tebal dan berminyak, dan badan terasa lebih berat. Jadi, jika Anda tergolong dalam kumpulan ini, apabila makan telur, ingatlah, pilih cara masakan yang paling mudah dihadam, seperti telur kukus, kawal kuantiti, sebiji sehari sudah cukup. Apabila merasa penghadaman tidak baik, Anda boleh berhenti makan untuk 1 atau 2 hari. Jangan sekali-kali makan telur yang sejuk dan keras, seperti telur pindang yang baru dikeluarkan dari peti sejuk. Kumpulan kedua, orang dengan keadaan badan lembab panas dan kulit berminyak serta gatal. Sila sama ada Anda mempunyai simptom-simptom berikut. Muka berminyak. Muka, terutamanya dahi dan hidung, zonta, sentiasa berkilat seolah-olah disapu minyak. Masalah kulit, mudah mendapat eksema atau kulit, sering gatal tanpa sebab. Nafas berbau dan mulut pahit. Bangun pagi, mulut terasa tidak segar, pahit dan melekit. Nafas berbau kuat. Air kencing kuning, najis melekit.
Warna air kencing lebih kuning, najis melekit dan mudah melekat pada mangkuk tandas. Jika simptom-simptom ini jelas, Anda mungkin mempunyai keadaan badan lembab panas. Apakah itu lembab panas? Anda boleh bayangkannya sebagai bilik sauna yang lembab dan panas di dalam badan kita. Kelembapan dan kepanasan terperangkap bersama dan tidak dapat dikeluarkan. Telur itu sendiri bersifat menyuburkan. Bagi orang yang mempunyai keadaan badan lembab panas, makan terlalu banyak telur ibarat menambah lagi kayu api dan menuang minyak ke dalam bilik sauna ini. Ini tidak syak lagi menuang minyak ke dalam api. Sifat melekit telur sangat mudah membantu kelembapan bertukar menjadi kepanasan, menjadikan kelembapan dan kepanasan di dalam badan Anda lebih teruk dan lebih sukar dibersihkan. Oleh itu, ramai orang dengan keadaan badan ini akan mendapati jika mereka makan lebih banyak telur untuk satu tempo, minyak di muka akan lebih banyak dan eksema kulit juga akan menjadi lebih teruk. Oleh itu, jika Anda adalah jenis ini, semasa masalah kulit seperti eksema atau urtikaria sedang aktif, adalah dinasihatkan untuk tidak makan telur buat sementara waktu. Pada hari-hari biasa, makanlah secara sederhana dan padankan dengan makanan yang dapat membersihkan haba dan kelembapan seperti labu air, petola, atau kacang hijau untuk mengimbangkannya. Kumpulan ketiga, orang yang alah kepada protein atau mempunyai fungsi buah pinggang yang tidak sempurna. Peringatan ini terutamanya dari sudut pandangan perubatan modern. Alahan protein, walaupun tidak biasa di kalangan orang dewasa, memang ada sebahagian orang yang alah kepada protein dalam telur. Selepas makan, mereka mungkin mengalami simptom seperti kulit merah bengkak, gatal, cirit-birit, atau bahkan kesukaran bernafas. Rakan-rakan seperti ini sudah tentu tidak boleh memakannya walau sedikit pun. Fungsi buah pinggang tidak sempurna. Ini sangat penting. Buah pinggang kita adalah loji rawatan sisa badan, bertanggung jawab menapis sisa dari darah, termasuk produk metabolik protein seperti urea. Bagi warga emas yang fungsi buah pinggangnya telah rosak, seperti pesakit kegagalan buah pinggang kronik, keupayaan loji rawatan sisa ini telah menurun. Jika pada masa ini Anda masih mengambil sejumlah besar makanan berprotein tinggi seperti telur, ia akan meningkatkan beban penapisan buah pinggang dengan banyak oma dan mempercepatkan kemerosotan fungsi buah pinggang. Ini ibarat seorang pekerja tua yang hampir bersara, tetapi Anda masih memaksanya bekerja lebih masa setiap hari. Dia akan cepat rebah. Oleh itu, rakan-rakan yang mempunyai masalah buah pinggang yang serius, berapa banyak protein termasuk telur yang boleh Anda makan setiap hari mesti mengikut nasihat dokter dengan ketat, jangan membuat andaian sendiri. Setelah bercakap tentang orang yang tidak sesuai makan telur, mari kita bincangkan pantang larang padanan telur. Kadang-kadang satu makanan itu tiada masalah, tetapi padanan yang salah boleh membawa keburukan berganda. Dua padanan berikut yang mungkin dilakukan oleh setiap keluarga adalah padanan salah yang paling biasa. Semua orang mesti ingat, pantang larang padanan pertama, telur plus teh pekat. Ramai orang tua biasa, selepas sarapan, terutamanya selepas makan telur rebus atau telur pindang, akan segera membancuh secawan teh pekat untuk membersihkan minyak dan menghilangkan rasa muak. Tabiat ini mungkin lebih memudaratkan perut daripada yang Anda sangkakan. Masalahnya terletak pada asid tanik di dalam daun teh. Asid tanik mempunyai satu ciri, ia sangat mudah bergabung dengan protein untuk membentuk bahan yang dipanggil protein tanat. Bahan baru ini mempunyai struktur yang padat dan akan melambatkan pergerakan usus dengan banyak. Anda boleh bayangkan seperti ini, protein berkualiti dalam telur pada asalnya lembut dan mudah dihadam. Tetapi selepas secawan teh pekat, sejumlah besar asid tanik, seperti gam, akan melekatkan protein-protein ini menjadi gumpalan kecil yang keras dan sukar dihadam. Gumpalan ini bergerak perlahan di dalam usus, dan jika ia bertakung lama, ia akan menambah beban pada perut dan usus, dan juga boleh menyebabkan atau memburukkan masalah sembelit. Bagi ramai rakan pertengahan umur dan warga emas yang fungsi ususnya sudah mulai merosot, ini tidak syak lagi memburukkan keadaan. Oleh itu, sila ingat, selepas makan telur, jarakkan sekurang-kurangnya 1 jam sebelum minum teh dan sebaiknya teh cair. Jangan biarkan teh dan telur bertemu di dalam perut Anda. Pantang larang padanan kedua, telur
plus daging diproses berlemak tinggi. Padanan ini boleh dikatakan sebagai gabungan bom lemak darah sarapan modern. Contohnya, sarapan barat dengan bacon dan telur goreng, sausage dan telur goreng, atau setengah orang yang suka memasak telur dengan daging berlemak. Mari kita analisis kuasa pemusnah gabungan ini. Kuning telur itu sendiri mengandungi sejumlah kolesterol dan lemak. Daging diproses seperti bacon dan sausage adalah makanan tipikal yang tinggi lemak tebu, tinggi natrium, dan mengandungi bahan tambahan seperti nitrit. Minyak masak yang digunakan untuk menggoreng telur dan bacon selalunya memerlukan jumlah yang banyak. Memakan ketiga-tiga ini dalam satu hidangan sama seperti mengepam sejumlah besar lemak tebu dan kolesterol ke dalam badan Anda secara serta-merta. Hati dan pundi empedu kita yang bertanggung jawab untuk memetabolismekan lemak akan terbeban. Makan seperti ini untuk jangka masa yang panjang bukan sahaja akan meningkatkan lemak darah Anda, terutamanya kolesterol jahat, dan meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular, tetapi juga akan memburukkan lagi hati berlemak. Ini ibarat menuang sejumlah besar lumpur dan minyak ke dalam sungai salur darah kita. Lama-kelamaan, bagaimana mungkin sungai itu tidak tersumbat? Oleh itu, untuk kesehatan kardiovaskular kita, sila elakkan padanan ini. Apabila makan telur, lebih baik pilih teman yang lebih ringan. Setelah bercakap tentang begitu banyak pantang larang, adakah Anda rasa takut untuk makan telur? Jangan risau. Telur bukanlah raksasa. Kuncinya adalah untuk tahu bagaimana memaksimumkan kebaikan dan meminimumkan keburukan. Selagi kita menguasai kaedah masakan dan padanan yang betul, kita masih boleh menikmati kelazatan dan khasiat telur dengan selamat. Berikut adalah 3 padanan emas untuk telur, lazat, dan sihat. Padanan emas pertama, telur plus tomato. Padanan ini sangat sempurna, boleh dikatakan sebagai pasangan serasi negara. Hidangan telur hangkur tomato menjadi begitu populer untuk sekian lama, bukan tanpa sebab. Di mana kehebatannya? Nutrien saling melengkapi. Telur kaya dengan protein berkualiti dan vitamin B, manakala tomato kaya dengan vitamin C dan lycopene. Vitamin C dapat menggalakkan penyerapan zat besi dalam telur, manakala lycopene adalah antioksidan yang kuat. Keseimbangan rasa telur bersifat melekit, manakala tomato bersifat sejuk, rasanya masam manis dan berair. Rasa masam dan kesegaran tomato dapat mengimbangi rasa berminyak telur, mengurangkan beban pada perut. Menurunkan kolesterol. Serat pemakanan dalam tomato dapat membantu membungkus dan mengeluarkan lemak dan kolesterol berlebihan. Apabila memasak telur hangkur tomato, disyorkan untuk menggoreng telur dengan sedikit minyak dahulu dan ketepikan. Kemudian, gunakan baki minyak di dalam kuali untuk menumis tomato sehingga lembut, supaya lycopene dapat dilepaskan sepenuhnya. Akhir sekali, masukkan semula telur dan gaul rata. Padanan emas kedua, telur plus sayur-sayuran berdaun hijau seperti bayam. Padanan ini adalah pembantu yang baik untuk menyelesaikan masalah sembelit yang mungkin disebabkan oleh sifat melekit telur. Telur bayam kaya dengan serat pemakanan magnesium dan zat besi. Serat pemakanan dapat menggalakkan pergerakan usus, menolak nutrien telur ke hadapan dan mengelakkannya bertakung lama. Telur plus kucai. Dalam perubatan tradisional, kucai bersifat hangat dan dapat menghangatkan yang qi, melangkarkan aliran qi dan darah. Rasa pedasnya dapat merangsang yang qi limpa dan perut, membantu menghadam sifat melekit telur. Telur goreng kucai adalah hidangan biasa yang sangat klasik, terutamanya sesuai untuk mereka yang perutnya lebih sejuk dan penghadamannya lemah. Apabila memasak hidangan seperti ini, disyorkan untuk menggunakan sedikit minyak dan memanfaatkan air semula jadi dari sayur-sayuran untuk memasak. Padanan emas ketiga, telur plus cendawan. Seperti cendawan shiitake, cendawan telinga kera. Padanan ini adalah insurans untuk kesehatan kardiovaskular kita. Cendawan adalah pembersih salur darah yang terkenal. Mereka kaya dengan polisakarida cendawan dan serat pemakanan. Polisakarida cendawan dapat membantu mengawal lemak darah dan meningkatkan imuniti, manakala serat pemakanan dapat menghalang penyerapan kolesterol yang berlebihan di dalam usus. Mengukus telur dengan cendawan atau menjadikannya sup bukan sahaja sangat lazat. Cendawan mempunyai rasa umami semula jadi, tetapi juga membentuk kombinasi nutrien yang sempurna.
Sifat ringan cendawan dapat mengimbangi sifat menyuburkan telur, menjadikan hidangan ini berkhasiat tanpa membebankan. Akhir sekali, dua prinsip terpenting dalam memakan telur. Mesti dimasak sepenuhnya, elakkan telur separuh masak. Terutamanya bagi golongan pertengahan umur dan warga emas yang sistem imunnya lebih lemah. Telur yang tidak dimasak sepenuhnya berisiko tercemar oleh bakteria seperti salmonella. Paling selamat adalah telur yang kuning dan putihnya telah pejal sepenuhnya. Kukus dan rebus adalah cara masakan terbaik. Berbanding dengan menggoreng, telur rebus, telur kukus, atau sup telur menggunakan minyak yang paling sedikit, mengekalkan nutrien dengan paling baik dan paling mudah dihadam. Baiklah kawan-kawan, perkongsian kita mengenai cara makan telur dengan sihat hari ini berakhir di sini. Mari kita ringkaskan dengan cepat poin-poin penting hari ini. Semua orang mesti ingat baik-baik. Kenali dua sisi telur. Ia berkhasiat tetapi juga bersifat melekit. Makan dengan cara yang salah akan membebankan perut dan menambah kelembapan dalam badan. Ingat 3 kumpulan orang yang perlu berhati-hati. Orang yang mempunyai limpa dan perut yang lemah. Orang dengan keadaan badan lembab panas, dan orang dengan masalah buah pinggang yang serius. Elakkan 2 padanan pantang larang. Jangan minum teh pekat bersama telur, dan jangan makan bersama daging diproses berlemak tinggi dalam jumlah yang banyak. Kuasai 3 padanan emas, padankan dengan tomato, sayur-sayuran berdaun hijau atau cendawan. Dan yang paling penting, masak sepenuhnya. Penjagaan kesehatan bukanlah tentang ini tidak boleh makan, itu tidak boleh sentuh. Kehidupan seperti itu akan kehilangan keseronokannya. Seni penjagaan kesehatan yang sebenar adalah memahami personality makanan dan juga memahami kelemahan badan kita sendiri, kemudian dengan cara yang bijak membuatkan kedua-duanya saling melengkapi. Terutamanya kita, rakan-rakan pertengahan umur dan warga emas, fungsi badan kita tidak sekuat semasa muda. Kita perlu lebih berhati-hati dalam pemakanan harian. Kadang-kadang, hanya satu perubahan kecil dalam tabiat pemakanan, seperti menukar telur goreng kepada telur kukus, boleh membawa manfaat yang tidak dijangka kepada kesehatan kita. Sila ingat, dengarlah suara badan Anda. Jika Anda merasa tidak selesa selepas makan sesuatu, itu kemungkinan besar adalah isyarat bahwa makanan itu atau cara memakannya mungkin tidak sesuai untuk Anda pada masa ini. Saya harap kandungan hari ini benar-benar membantu Anda. Jika Anda rasa ia berguna, jangan lupa untuk berkongsi dengan ahli keluarga dan rakan-rakan yang makan telur setiap hari. Kita jumpa lagi di video akan datang.